Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Hari ni kita akan masuk tajuk baru Sebenarnya cikgu terlupa dia tertinggal. Oh, okey. Tajuk kita hari ni ialah tajuk bab 12 pengendalian data. Okey, apa itu pengendalian data? Okey. Sebelum kita mengendalikan data, kita nak kena kenal bagaimana untuk mengendalikan data. Contoh cikgu bagi kat bawah ni kan. Okay, kalau kita dapat macam ni, buah-buahan kegemaran. Macam mana nak cari buah-buahan kegemaran? Siapa suka makan ni, siapa suka makan buah ni, siapa suka makan apple, siapa suka makan pisang. Contohnya kan. Macam mana cara kita nak mendapatkan data ini? Okey. Jadi kita masuk terus kepada untuk mencari data itu kita perlukan proses pengumpulan data. Macam manakah cara untuk mengumpulkan data? Kaedah pengumpulan data ada 4 kaedah. Iaitu yang pertama ialah temu bual. Yang kedua melalui tinjauan. Yang ketiga melalui pemerhatian. Yang keempat melalui eksperimen. Itu cara untuk mendapatkan data. Temu bual ni apa? Contoh data yang kita boleh menggunakan temu bual ialah bagaimanakah murid-murid datang ke sekolah. Itu temu bual. Ataupun apakah buah-buahan kegemaran murid-murid. Itu boleh dibuat melalui temu bual. Temu bual maksud kita bertemu, kita tanya terus kepada orang itu. Itu ialah maksudnya temu bual. Cara yang kedua ialah melalui tinjauan. Okey, tinjauan ni biasanya kita tidak bertemu. Kita boleh hantar flyers. Kita boleh hantar soal selidik. Okey, contoh kalau cikgu nak tahu siapa suka tengok rancangan televisyen TV3, siapa suka tengok Netflix, siapa suka tengok cerita Korea. Itu cikgu akan buat satu borang. Okey, dalam borang tu cikgu akan buat soalan-soalan. Okey, lebih kurang macam soal selidik macam tu. Lepas tu cikgu hantar ke ramai-ramai orang lah. Contoh sekarang ni kita post lah dekat WhatsApp group, dekat Telegram, dekat Facebook. Nanti diorang hantar, cikgu bagi link, diorang masuk, okey, diorang jawab. Jadi cikgu akan dapat dia punya keputusan. Itu contoh tinjauan. Okey, biasanya tinjauan ni untuk mengetahui favorite ke macam itulah, apa yang orang untuk buat soal selidik lah, tinjauan. Yang ketiga kita ada pemerhatian. Okey. Pemerhatian ni kadang-kadang contoh yang paling senang cikgu lah. Okey. Pemerhatian tu cikgu akan perhati je. Contoh cikgu ngajar. Lepas tu cikgu perhati je siapa yang buat latihan, siapa tak buat latihan, siapa yang faham apa yang cikgu ajar, siapa yang tak faham cikgu ajar. Okey. Itu pemerhatian kalau cikgu. Kalau dekat sains, sains senang. Okey, contohnya kamu tanam pokok tauge. Okey, jadi kita tengoklah. Tengok aja pokok tauge ni kalau memanjang ke, tak memanjang ke. Contoh ajalah Contoh. Betul. Contohnya pemerhatian ni kalau kamu belajar geografi, di manakah kepadatan penduduk yang paling ramai? Dekat tepi jalan ke, dekat tepi sungai ke? Tu kita perhati je. Cara yang keempat ialah melalui eksperimen. Eksperimen ni, kita boleh juga contoh eksperimen biasa yang kita nampak ialah dalam sains yang paling senang. Kalau oksigen, kalau bakar sesuatu, kalau
tak cukup oksigen, api mati ke, api hidup ke, makin besar ke. Okey, itu eksperimen. Okey, tadi ialah kaedah pengumpulan data. Kita sambung lagi. Klasifikasi data. Data ada dua jenis, iaitu data kategori dan data numerik. Okay, data kategori ialah data-data yang tidak boleh diukur. Okey, contohnya jantina seseorang. Kita ada lelaki, perempuan. Kita boleh ukur tak lelaki, perempuan? Tak boleh ukur. Jadi, jantina termasuk dalam data kategori. Warna bunga, warna merah, warna hijau, warna kuning, itu boleh diukur tak warna? Warna pun tak boleh diukur. Jadi, itu termasuk dalam data kategori. Okay. Contoh perasa. Perasa manis, perasa masin. Okey. Apa lagi? Manis, masin, masam. Itu ialah termasuk dalam data kategori. Okay, apa dia numerik? Numerik ialah data yang boleh diukur. Contoh, berat badan. Berat badan kita boleh diukur. Contoh kita ukur pakai kilogram. Panjang rambut. Panjang rambut pun boleh diukur pakai sentimeter ke, pakai milimeter ke, itu panjang rambut. Jarak rumah kamu ke sekolah, itu pun boleh diukur gunakan unit-unitnya, unit kilometer ke meter. Okay. Yang boleh diukur kita namakan data numerik. Yang tak boleh diukur kita gunakan data, kita namakan data kategori. Warna, perasa, itu ialah kategori. Kalau numerik yang boleh diukur, panjang, berat, tinggi, jauh, dekat, jarak. Itu ialah klasifikasi data. Baik, selepas kita kenal data kategori ataupun data numerik, kita lihat contoh. Okey, bila dah dapat data macam ni, macam mana kita nak contohlah tadi kita buat temu bual. Okey, siapa suka makan buah apple? Siapa suka makan strawberry, buah anggur, buah pisang? Okey, lepas kita buat temu bual, kita dah dapatlah bilangan-bilangan orang yang suka makan buah-buahan itu. Lepas kita dah dapat dia punya bilangan-bilangan macam ni, kita nak buat apa Okey, bila kita dah dapat macam ni, kita dah buat temu bual, dah dapat dia punya data, kita mesti mengorganisasikan kita punya data. Okey, untuk data yang terserak macam ni, kita kumpulkan, kita organisasikan, boleh kita susun dalam bentuk jadual nilai. Okey, dalam jadual. Okey, kita organisasikan dalam bentuk jadual macam ni. Okey, dalam jadual ni kita kenali, buah-buahan yang disukai oleh pelajar-pelajar, yang digemari oleh pelajar-pelajar. Okey, strawberry kita kira tadi. Berapa orang suka strawberry? Ada 10 orang. Berapa orang suka apple? 17. Berapa orang suka pisang? Ada 7. Berapa orang suka anggur? Ada 2. Okey, untuk memudahkan kita nak mengira tadi, kita buatkan gundalan. Macam kita buat gundalan, kalau nampak strawberry satu, kita garis. Nampak satu lagi, garis. Nampak lagi satu, garis. Sampai kita dapat 4. Yang kelima, kita palangkan.
Okey, jadi maksudnya 1 ni dah jadi 5. Setiap satu garis ada 4, palang 5. Garis ada 4 ni, palang lagi 5. Jadi dapat 5. Jadi dekat si strawberry ada berapa? Ada 10 orang. Kalau 10 orang bermaksud ada 2 pasangan macam ni. Okey, yang garis-garis palang, garis-garis palang. Kalau kira nampak di satu palang maksudnya dah 5. Nampak satu palang dah 5. Okey, tengok apple. Apple ada 17. Macam mana kita buat? Okey, garis 1 2 3 4 garis 5. 1 2 3 4 garis, dah 5 lagi. 1 2 3 4 garis. Maksud dah berapa ni? 5 10 15. Okey, kita guna sifir 5. Gundalan ni kau tengok. Dia sebenarnya asalnya daripada macam jari kita ni lah. Jari kita ada 5. Orang asal-asalnya dulu-dulu kan garis 1 2 3 4 5 ikat. Ikat. Jadi satu kumpulan dah ni 5. Okey, dah mula lagi 5 lagi macam tu. 5 kan senang. Okey. Jadi sekarang kita ada 5, 10, 15. Okey, yang satu-satu ni kita kira 15 tadi, 16, 17. Okey, pisang ada 7 macam mana? 1 2 3 4 garis. 5, jadi 1 2 7. Jadi 5 tambah 2 7. Okey, kalau 2 1 2. Jadi keseluruhannya ada berapa orang? Keseluruhannya ada berapa orang? Tambahkan. 10 tambah 17, 27. 27 tambah 7, 36. 36 tambah 2, 30. 27 tambah 7, 34. 34 tambah 2, 36. Semuanya ada 36 orang.